tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke dalam drafting game kita yang keempat untuk malam ni. Pasukan Midnight menentang pasukan Digimon. Digimon ke Digimon? Tapi kita akan lihatkan. Pakito dikeluarkan terlebih dahulu. Satu hero yang sangat berbahaya untuk dilepaskan. Sangat-sangat sukar untuk berhadapan dengan hero ini. Dengan adanya knockout strike, dengan adanya damage dan juga crowd control daripada Pakito, sangat berbahaya. Dan tambahan ketika ini, Pakito sering kali dijadikan selaku jungler. Sangat berbahaya. Dan bukan daripada Digimon, mereka mengeluarkan Matilda terlebih dahulu. Dan untuk pasukan Midnight, keluarkan Phoveus. Untuk Digimon, mereka boleh keluarkan Hayabusa kalau mereka mahukan. Kalau mereka nak keluarkan hero-hero yang keras, fighter yang keras, Barat keluarkan Xbox. Walaupun ada sedikit perubahan tapi masih lagi kuat, mereka akan fokuskan kepada pengeluaran hero Selena. Mungkin juga ini adalah respect band, tapi Ruby tanpa berfikir panjang terus sahaja mendapatkan hero ini ataupun lock terus hero Ruby untuk pasukan Midnight. Dan Digimon dua pick untuk pasukan mereka. Kalau nak lawan dengan Ruby, Xbox boleh didapatkan terlebih dahulu. Kalau mereka nak dapatkan hero burst, Lunox waktu yang susah untuk dapatkan. Tapi mereka kunci Farsa terlebih dahulu. Satu hero mid lane yang sangat-sangat berbahaya. Feathered Strike sangat kuat, besar burst damage daripada ultimate tersebut. Kufra dapatkan terlebih dahulu. Jadi dengan adanya Kufra, dia boleh membantu sedikit bagaimana Farsan duduk dekat belakang, buka Feather Strike. Jadi Kufra boleh sahaja membantu dengan bouncing ball untuk menghalang siapa yang nak cari Farsa. Dan juga boleh Kufra masuk di dalam team fight menggunakan Tyrus Rage, combo dengan Feather Strike. Tapi dibalas balik, Midnight dapatkan Nana, counter kepada Kufra. Dan juga Atlas didapatkan terlebih dahulu. Wow. Dah lama sebenarnya saya tak nampak Atlas ni. Tapi tak apa, Atlas didapatkan terlebih dahulu. Fatal Link sangat berbahaya, boleh saja menangkap lebih daripada satu orang pemain. Kalau dia dapat 3-4 tu dah memang momen yang paling terbaik lah sebenarnya, dengan boleh menggunakan conceal lagi, hilang dia. Oh, bahaya. Tapi Digimon mendapatkan Alice terlebih dahulu, secure hero di bahagian late game menggunakan Alice. Untuk Digimon, kalau mereka nak keluarkan hero ketika ini, boleh ban keluar jungler. Roger boleh di ban keluar. Kalau mereka nak ban fighter sekali lagi, tapi fighter dah ada Ruby. Kalau mereka nak buang Yuzong pun sebenarnya tak ada masalah, hero yang boleh pergi cari dia bahagian backline. Isanshin boleh dikeluarkan, but Isanshin memang berbahaya dan sukar untuk ditangkap. Tapi mereka memilih untuk ban keluar turn terlebih dahulu. Dan pasukan Midnight, mereka boleh keluarkan jungler. Untuk pasukan daripada Digimon, Hayabusa akan di-ban keluar terlebih dahulu. Pick yang ban yang baik sebenarnya. Sukar untuk menangkap Hayabusa untuk menggunakan Fatal Link. Jadi terus saja keluarkan Hayabusa. Dan pasukan daripada Digimon, mereka boleh mengambil jungler. Kalau mereka nak dapatkan jungler, kalau mereka nak dapatkan fighter terlebih dahulu pun tak ada masalah. Yuzong boleh didapatkan. Kalau mereka nak ambil S-Bot pun boleh. Tapi Popol dan Kupa didapatkan terlebih dahulu. Dua hero yang bermain di Popol dan Kupa bukanlah hero di fasa late game lah. Popol dan Kupa boleh kata awal game, mid game dia pun sangat berbahaya sebenarnya. Midnight mendapatkan Beatrix terlebih dahulu dan juga penggunaan line slot. Agak sedikit berani. Ya, ada advantage dengan Popol dan Kupa, tapi Kufra tersebut boleh Balmond akan didapatkan. Jadi ini agak sedikit baik. Sebenarnya kedua-dua drafting boleh dikatakan 50-50 bagi saya lah. Sangat baik ketika ini. Jadi kedua-dua pasukan telah pun selesai daripada segi fasa mereka punya drafting. Kita akan melihat apakah yang akan mendapatkan kemenangan di game kita yang keempat pada malam ini. Saksikan pasukan Midnight menentang pasukan Digimon. Dan untuk pasukan Midnight ada Lancelot, Nana, Ruby, Beatrix dan juga Atlas. Untuk pasukan daripada Digimon sendiri, kita ada Farsa, Kufra, Alice dan juga Popol dan Kupa. Begitu juga dengan jungler mereka, iaitu Balmond. Kita akan masuk terus ke dalam game kita ketika ini. Midnight menentang Digimon. Daripada segi drafting, saya suka Digimon sebab
Mereka ada Farsa dengan Fatal Strike. Mereka ada Elise di fasa mid game to late game. Dia dah sangat kuasa Popo dan Kupa untuk press pada awal game. Begitu juga dengan Balman yang boleh press dekat awal game juga. Untuk Midnight pun bukan saya tak suka, tapi mereka ada momentum mereka sendiri. Mereka ada Beatrix untuk pushing. Mereka ada power spike damage daripada Lancelot. Nana dia perlukan item terlebih dahulu, tapi lihatlah ketika ini Popo dan Kupa sentiasa mengasak Beatrix, memberikan gangguan terlebih dahulu. Little Wanderer cuba untuk dapatkan oleh pasukan Midnight dan mereka berjaya menggunakan retribution untuk securekan Little Wanderer tersebut. Terus Lancelot akan bergerak kepada orange buff mereka. Balman ketika ini telah pun melakukan orange buff tersebut. Jadi kedua pasukan akan bermain dengan safe terlebih dahulu. Tak ada invade yang akan berlaku untuk ketika ini memberikan tekanan kepada bahagian jungle. Tidak ada. Mereka akan bermain pasif baik terlebih dahulu, menunggu damage yang waktu yang sesuai untuk mengeluarkan damage, dan masing-masing dapatkan item terlebih dahulu. Mungkin dapatkan level 4 terlebih dahulu baru boleh memulakan fight. Balman ketika ini sudah pun level 4, cuba untuk mendapatkan gold crab tersebut. Atlas cuba untuk memberikan sedikit asakan terlebih dahulu, tapi Balman telah mengetahui di manakah kedudukan Atlas ini. Little counter digunakan, cuba untuk mendapatkan Atlas tapi tidak berjaya. Atlas masih lagi terselamat buat masa kini. Sayang sekali Little Counter sebentar tadi, kalau sikit lagi damage dikeluarkan daripada Cyclone Sweep, saya rasa Little Counter tersebut boleh menamatkan nyawa Atlas tersebut. Di bahagian atas ketika ini, satu gigitan telah pun dilepaskan kepada Nana, memberikan poking damage. Turtle akan dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Midnight buat masa kini ketika adanya Gigimon, pasukan Gigimon sendiri iaitu daripada Balman telah pun zoning terlebih dahulu ke arah Turtle yang cuba untuk didapatkan. Little counter mungkin akan dilepaskan ketika ini, cuba untuk mendapatkan satu game, tidak berjaya. First blood diberikan kepada Kufra dan Turtle berjaya untuk dicuri terlebih dahulu oleh pasukan Gigimon. Lancelot cuba untuk melarikan diri dan mereka berjaya buat masa ketika ini. Molina Blades telah pun dilepaskan terlebih dahulu untuk menghalau pasukan Gigimon pulang sebentar. Turtle didapatkan oleh Balman sebentar tadi. Penat-penat Lancelot buat, orang lain dapat nama. Itu memang sangat berbahaya. Tapi akibat daripada pasukan Gigimon tinggal lane terlalu lama, ataupun Sylar menggunakan Popo dan Kupa tinggal lane terlalu lama, itu menyebabkan Beatrix boleh kumpulkan gold plating dia dengan lebih banyak gold yang boleh didapatkan di bahagian atas tersebut. Dan full buff akan didapatkan terlebih dahulu. Nyawa Lancelot tadi sebenarnya sangat-sangat sedikit lah. Kalau mereka invade dekat purple buff tersebut tadi, saya rasa mungkin satu kill boleh dapatkan. Fra masuk ketika ini, bouncy ball telah pun dilepaskan, cuba untuk memberhentikan pergerakan Nana tersebut. Satu lagi hit diperlukan, tidak berjaya. Flame shot, ada tak flame shot ketika ini, cuba untuk dilakukan tapi tidak. Akan menyimpan sahaja flame shot tersebut. Kalau flame shot tu, at least dia boleh buang Nana punya pasif lah. Ataupun sebenarnya tadi Nana dah tak ada pasif. Saya rasa macam Nana tu dah guna pasif dah sebentar tadi, tapi tidak mengapa. Leh dia dah bahagian bawah, cuba untuk melakukan sustainability terlebih dahulu. Kufra cuba untuk masuk tapi tidak, akan pulang terlebih dahulu, menunggu waktu yang lebih sesuai. Ada damage daripada Balmon, baru mereka akan masuk di dalam fight di bahagian bawah. Midnight perlu mendapatkan farming terlebih dahulu kepada Beatrix, kepada Lancelot ketika ini. Alice cuba untuk melarikan diri, Flowing Blood tidak berjaya untuk melepaskan diri, tapi Fatal Strike dengan dua Vital Link telah pun dikombokan sekali. Lancelot berjaya untuk mendapatkan satu kill, tapi Farsa double kill diberikan kepada beliau. Balman berjaya untuk menumpaskan Ruby, agak sedikit terlewat ketika ini. Nana dalam bahaya, flicker digunakan untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Dan pasukan Gigimon berjaya untuk mendapatkan secara totalnya 4 kill sebentar tadi, menjarakkan sedikit perbezaan daripada segi gol. 12,000 berbalas 11,000. Tak banyak boleh lagi catch up untuk pasukan Midnight. Turtle akan dapat terlebih dahulu oleh pasukan Gigimon daripada Balman itu sendiri. Nana dalam bahaya ketika ini. Little counter tidak terkena kepada Nana tersebut. Lihatlah Blitz telah pun dilepaskan terlebih dahulu. Big Helm yang menggunakan Farsa datang daripada bahagian tengah ke bahagian bawah untuk memberikan sedikit bantuan. Saja berundur buat masa ketika ini. Nana akan memberikan ataupun menggunakan second skill dia. Molina
letakkan di bahagian semak tersebut untuk memberikan vision kepada pasukan mereka sendiri. Di manakah rotasi yang akan berlaku oleh pasukan Digimon selepas ini? Kufra masuk terlebih dahulu menggunakan Tyrus Revenge ke arah Atlas, dan lihatlah bagaimana Atlas berundur terlebih dahulu. We Are Angry telah pun lepaskan Feather Strike. Aegis telah pun digunakan terlebih dahulu tapi tidak berjaya untuk menyelamatkan nyawa tersebut. Terus saja ditumpaskan Fatal Link, tidak berjaya untuk mendapatkan sesiapa. Hanyalah angin sahaja yang berjaya untuk didapatkan. Knight dan juga Digimon ketika ini mereka melakukan mirroring. Pasukan Digimon mendapatkan turret di bahagian atas, pasukan Midnight berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian bawah. Jadi satu untuk satu ketika ini, tidak ada yang rugi. Ini permainan yang lebih sengit ketika ini untuk di game keempat. Kedua-dua pasukan tahu bagaimana rotasi yang perlu ditunjukkan. Kalau ada yang ambil atas, mereka akan terus saja gas untuk mendapat turret di bahagian bawah. Cumanya pertarungan di bahagian tengah ni akan menentukan mampu tak mereka nak control all the map. Tapi terlebih dahulu di bahagian atas ketika ini Beatrix cuba untuk melakukan split pushing terlebih dahulu, tapi We Are Angry dan juga flicker daripada Tyrus Revenge. Kufra berjaya untuk berhentikan Beatrix, menamatkan Beatrix sekaligus. Sebentar tadi satu kejutan dikeluarkan daripada Kufra mengakibatkan pasukan Midnight terpaksa kehilangan seorang pemain. Kemungkinan besar terpaksa kehilangan turret ini, tapi tidak. Lancelot datang dengan tepat pada waktunya memberikan sedikit bantuan, tapi dia terlalu dalam. Fatal Link berjaya untuk mendapatkan 4 orang pemain dan Phantom Execution berjaya untuk mendapatkan seorang pemain. Walau bagaimanapun Balmond lebih berkuasa, double kill diberikan kepada beliau ketika ini mengakibatkan pasukan Midnight terpaksa berundur terlebih dahulu. Alice akan mendapatkan free farming di bahagian bawah, mendapatkan lebih banyak stack, mendapatkan lebih banyak gol di lane bawah tersebut. Kuroko bermain Alice ketika ini. Satu perlawanan di bahagian atas tadi, Fatal Link tu baik tapi damage follow up tu tak mencukupi. Hampir-hampir saja mendapatkan beberapa orang pemain daripada pasukan Digimon, tapi akibatnya Lancelot dikorbankan, jadi tak ada damage dah. Bila tak ada damage, tak boleh nak follow up ataupun tak boleh nak finishing setup tersebut. Tapi lihatlah bagaimana Skylar cuba untuk memberikan damage terlebih dahulu. Fatal Link cuba untuk dilakukan oleh Atlas tapi tidak berjaya. Turtle akan diambil oleh Lancelot ketika ini, berjaya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Nana dah tak ada passive, mega kill diberikan kepada Balmond ketika ini. Kuroko berjaya untuk mendapatkan double kill di bahagian bawah, tapi lihatlah Beatrix, walaupun tim dia kalah di fight, tidak mengapa, dia akan melakukan split pushing di bahagian atas. Hampir-hampir sahaja mendapatkan turret tersebut. Popor datang untuk memberikan bantuan, jadi mereka akan gagal untuk turret tersebut. Beatrix di bahagian bawah datang tepat pada waktunya menggunakan Nibiru's Passion untuk membersihkan minion, memberikan peluang kepada mereka lagi untuk tidak ketinggalan daripada segi perbezaan turret ketika ini. 2 berbalas 1, tapi di bahagian tengah sepertinya pertarungan telah pun berlaku. Fatal Link ke arah Alice bersorangan. Alice akan dikorbankan ketika ini. Satu pemain pasukan Digimon akan ditumbangkan. Pasukan Midnight, mereka ada situasi yang lebih baik, tapi lihatlah Feather Strike, mereka tidak patut masuk dalam team fight tersebut. Bagaimana mega kill diberikan kepada Farsa. Lancelot terperangkap ketika ini. Phantom Execution dikeluarkan. Throne Rose tepat pada waktunya bagi menggelakkan first kill ataupun passive daripada Farsa bagi menjatuhkan Lancelot seputar tadi. Itu satu movement yang sangat baik. Lancelot itu A+. Memang terbaik seperti tadi. Tapi lihatlah ketika ini Zigen, dia tidak boleh nak bermain agresif sangat. Kalau tak, dia akan kena perkara yang sama dilakukan oleh Kufra seperti tadi. Tyrus Revenge dan juga Flicker yang sangat mantap. Mereka perlu lebih berhati-hati terlebih dahulu. Fatal Link, Perfect Mesh dan juga Conceal telah pun dikeluarkan oleh Atlas untuk memberikan peluang kepada mereka melakukan setup yang lebih baik. Kalau dia tukar Nana tu dengan Veil,
Saya rasa pasukan Digimon ni sangat suka untuk masuk dalam team fight lah. Sebab Midnight, Nana dia perlukan item dulu. Dia perlukan item terlebih dahulu untuk mengeluarkan damage yang besar. Tapi lihatlah bagaimana Balmond bermain dengan sangat agresif. Lihatlah Patrick berjaya untuk dapatkan seorang pemain terlebih dahulu. Feather Air Strike cuba untuk mendapatkan beberapa orang pemain. Dan Alice berjaya untuk menumbangkan Lancelot, target yang penting. Dua berbalas dua ketika ini telah pun dikorbankan buat dua pasukan. Kedua-dua mereka tidak mempunyai pemegang retribution, jadi lot tidak akan dimulakan oleh mana-mana pasukan terlebih dahulu. 10 minit ketika ini perbezaan tarik 3 berbalas 2. Perbezaan gol pun tidak besar, 2,000 saja, 31,000 berbalas 29,000. Ketika ini Kuroko cuba untuk berhadapan dengan Lihin di bahagian bawah. Lihin perlu berundur terlebih dahulu. Dan pasukan mana Digimon, mereka perlu kawal balik daripada segi kawalan river mereka kalau mereka nak dominate untuk mendapatkan lot. Tapi Tyrus Rage tepat ke arah Nana, cuba untuk mengelakkan diri menggunakan flicker, berjaya Fatal Link mendapatkan seorang pemain terlebih dahulu. Dan lihatlah bagaimana Atlas dikurangkan nyawa dia dengan sangat-sangat banyak. Alice akan dikorbankan terlebih dahulu. Popol masuk menggunakan satu flame shot daripada Farsa, berjaya untuk mendapatkan satu kill terlebih dahulu. 1-1 ketika ini, team fight yang sangat stabil. Tapi lihatlah Lancelot dalam bahaya berhadapan dengan Balmond berseorangan. Kufra ada konsil, begitu juga dengan Farsa, Flicker, Tyrus Revenge, dan terus saja mendapatkan seorang lagi pemain. Walau bagaimanapun Kufra akan dikorbankan juga, mengakibatkan 2-2 terkorban ketika ini. Tapi Feather Extract menyelamatkan keadaan. Godlike diberikan kepada Farsa, dan tanpa kita sedar 4 pemain pasukan Midnight terus sahaja dikorbankan sebentar tadi. Patrick telah pun hidup. Jadi ini peluang cerah untuk pasukan Digimon dapatkan lot ini. Tapi kalau mereka tunggu kejap, lot ini menjadi luminous lot. Tapi tidak mengapa, mereka akan dapatkan lot ini tanpa ada sebarang masalah. Mereka akan menunggu lot ini terlebih dahulu. Lot yang penting untuk mereka dapatkan lebih banyak turret yang ada di bahagian tengah, di bahagian atas, untuk memberikan tekanan sebenarnya kepada pasukan Midnight supaya berundur terlebih dahulu melakukan pertahanan yang penting. Kalau mereka lot ini, sebabnya pasukan Digimon mereka ada Farsa. Jadi bila ada Feather Strike, high ground defense dan juga high ground attack daripada pasukan Digimon ni sangat luas. Susah untuk melakukan pertahanan selagi Farsa masih hidup. Kita akan lihat ketika ini lot telah pun tiba di bahagian atas, memberikan tekanan kepada pasukan Midnight untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Lot telah pun tiba, cuba untuk masuk ke dalam inhibitor turret pasukan Midnight. Walau bagaimanapun lot tersebut diberikan sedikit roadblock berhadapan dengan dua orang pemain pasukan Midnight, iaitu daripada Patrick dan juga daripada Nana. Minion akan dibersihkan dengan lebih mudah ketika ini untuk pasukan Midnight. Walau bagaimanapun mereka terpaksa kehilangan outer turret mereka. Semua outer turret mereka telah pun dijatuhkan ketika ini, meninggalkan inhibitor turret pasukan mereka sahaja. Pasukan Digimon, mereka boleh mengasak. Kalau mereka nak freeze lane pun tidak ada sebarang masalah. Tunggu pick off daripada Kufra dan juga damage follow up daripada Farsa. 4 orang telah pun berkumpul di bahagian tengah ketika ini. Balmond bermain dengan lebih baik, bukan lebih baik, bermain dengan lebih licik untuk dia staking minion dekat bahagian atas, nampak tak? Itu orang panggil staking minion. Staking minion ni di mana kita biarkan kita punya wave minion sebenarnya menang dan akan menyebabkan kita punya minion slow pushing, slow tapi pasti. Itu kita perlu tahu juga. Taking minion, nampak tak apa yang Balmond tu buatkan? Dia tinggalkan satu minion kecil dekat atas supaya minion kita minion kita menang dan boleh lakukan split pushing. Tapi Patrick menyedari perkara tersebut, dia akan melakukan clearance terlebih dahulu. Kan Midnight dalam keadaan yang tertekan perlu melakukan pertahanan ketika ini. Dan kalau kita lihatkan komen tadi, Ice Lupus, Fatal Link combo dengan Link sedap. Betul. Combo dengan Link punya Tempest of Blade memang berbahaya. Kemudian kalau itu kalau dia instead of Nana, dia pilih tapi Tyrus Rage tidak nampak. Tak apa, terus saja berundur terlebih dahulu ketika ini. Konsil digunakan untuk melarikan diri.
Gerak lu, balik lu, tak ada siapa nampak, flicker pun dibazirkan, jadi ultimate pun telah pun digunakan. Perlu slow down balik, tunggu skill ada baru masuk balik dalam teamfight. Berbalik tadi, kalau Nana tu diganti dengan Veil ataupun digantikan dengan hero-hero magic burst yang lain yang ada crowd control yang tinggi, boleh saja combo tersebut dengan baik. Nana boleh combo tersebut menggunakan Molina Blitz, menggunakan Magic Boomerang, tapi perkara tersebut boleh lakukan, cuma kena tunggu Nana ni dia ada item kejap. Kemudian sebab Nana ni kan kalau dia mengharapkan kepada ulti je untuk stun. Kalau Veil tu dia boleh guna second skill. Kemudian ultimate dia kalau kita ambil crowd control pun boleh stun lagi. Tu lah, dia lagi sikit-sikit lah penggunaan Veil. Tapi Nana pun kalau Nana tu jadi awal game, Nana tu sebenarnya underrated mid lane tau bagi saya lah. Dia sangat menyakitkan. Tapi kalau ada Farsa tu sebenarnya susah lah. Farsa dengan Flame Shot, Feather Strike sangat-sangat berbahaya. Tapi Lord akan muncul dalam masa 3 saat sahaja lagi. Mereka boleh mendapatkan Lord ini tanpa sebarang masalah sebab mereka dah pushing minion untuk memberikan beratnya pasukan Midnight untuk melakukan pertahanan. Nampak tak? Minion semuanya ditolak terlebih dahulu, jadi pasukan Midnight perlu melakukan pertahanan. Dalam masa yang sama, pasukan Digimon mereka ada peluang untuk mendapatkan Lord tersebut dengan lebih mudah. Adanya Balmond, Cycling Sweep digunakan dengan kekerasan yang ada kepada Balmond tu lagi mampu untuk mendapatkan Lord itu dengan sangat-sangat mudah. Pasukan Midnight telah pun bergerak di bahagian hadapan sedikit, tidak menyedari Lord tersebut didapatkan terlebih dahulu, ataupun mereka tahu pengambilan Lord tapi mereka cuba untuk melakukan pertahanan. Alice masuk di bahagian dalam dan flicker digunakan oleh Nana untuk melarikan diri. Fatal Link dan juga Ruby punya ultimate itu I'm Offended berjaya untuk mendapatkan beberapa orang pemain, tapi tak ada follow up. Lancelot telah dikorbankan ketika ini, dan juga begitu dengan Atlas dan juga Ruby. Ini situasi yang sangat buruk untuk pasukan Midnight ketika ini. Kehilangan 3 orang pemain di saat adanya Lord. Flicker digunakan sekali lagi. Tyrant Strange menolak Zigan di bahagian belakang terlebih dahulu. Immortality telah pun dibazirkan dan Alice tepat pada waktunya masuk dengan timing yang betul, berjaya untuk mendapatkan satu lagi pemain, meninggalkan Nana sahaja ketika ini hidup bersorangan untuk melakukan pertahanan. Bukan situasi yang baik untuk mereka. Lord telah pun masuk Feather Strike. Dengan adanya little counter lagi menghalang Nana untuk melakukan pertahanan, Crystal akan dirobohkan. Pasukan Digimon mendapatkan kemenangan mereka. Wow. Itu memang perkara yang game ni nampak lebih sengit lah, tapi pasukan daripada Digimon ni mereka lebih baik daripada segi execution strategi mereka. Dan lihatlah bagaimana Farsa tak ada mati langsung. 8-0-13 Clock of Destiny, Lightning Trantron, Holy Crystal. Kemudian dia siapkan Bloodwing untuk memberikan sedikit damage yang sangat tinggi, burst yang besar, menyebabkan pasukan daripada untuk melakukan tahan. At least free farming di bahagian bawah. Ya, pada awal tadi dia kena asak sikit, tapi lepas tu dia dapatkan free farming. Sebab apa? Sebab pasukan daripada Digimon menang dekat bahagian atas. Jadi bila menang kat bahagian atas, Ruby tertekan dia akan pergi dekat bahagian mid untuk memberikan bantuan. Itu yang menyebabkan Alice dapatkan free farming kembali. 4-3-7 Balmond, dia tak payah cerita, memang dia tu sangat